Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Firdaus Arashidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 5 April. Pembukaan sepadan negara pada 1 April lalu menghidupkan semula beberapa acara tonggak antarabangsa di Sarawak yang tertangguh 2 tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pihaknya telah mengadakan mesyuarat berkaitan acara yang hendak dianjurkan dengan penggiat industri terlibat. Sempadan pun kita sudah buka pada 1 bulan April yang lepas. Jadi untuk event-event yang memang sinonim dengan Sarawak, antaranya Rainforest World Music Festival, Borneo Jazz Festival, Kuching Waterfront Jazz Festival, itu untuk festival kesenian. InsyaAllah kita akan adakan. Tambahnya, selain daripada acara kesenian, beberapa acara terkenal lain seperti Kuching Marathon dan Spartan Race juga akan diadakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat rombongan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak yang diketuai Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noh, di pejabatnya di Baitumal Makmur Kuching. Menyentuh mengenai pertemuan tersebut, kementeriannya sedia bekerjasama untuk mengembalikan semula 2 acara utama RTM, iaitu Bintang Piramli dan Bintang Kecil yang menjangkau 36 tahun penganjuran. Ini termasuk penyokong sepenuhnya penganjuran 76 jam bermukun yang turut dicadangkan untuk dimasukkan dalam Malaysia Book of Records. Kampung Kayu Kapur di Berkenu yang terletak di Miri mempunyai tarikan pelancongan untuk melihat kerbau selain sifat keterbukaan penduduknya menerima pengunjung dan pembangunan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah bersetuju untuk menjadikan kampung berkenaan sebagai salah satu destinasi pelancongan di negeri ini. Ujar Datuk Rozi, antara yang akan dirancang untuk potensi pelancongan di kampung tersebut ialah membina ruang tinjau untuk melihat kerbau. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Ramadan anjuran RTM Miri di Kampung Kayu Kapur di Berkenu. Jelas beliau, setakat ini lebih RM500,000 diperuntukkan untuk membuat kandang kerbau di bahagian belakang kampung itu. Kampung Kayu Kapur yang dahulunya hanya dapat dihubungi dengan sungai, kini telah dilengkapi dengan jalan raya, elektrik serta bekalan air. Walaupun beralih ke fasa endemik, pembukaan Bazar Ramadan di Limbang masih kekal menetapkan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Daerah Limbang MDL. Menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Bazar Ramadan yang beroperasi semula setelah 2 tahun ini ternyata sedikit berbeza. Di Bazar Ramadan pada tahun ini ada sedikit kelainan yang mana disebabkan oleh mengikuti SOP jarak, penjarakan dan tidak dapat menempatkan peniaga-peniaga pada satu tempat. Maka pihak Majlis Daerah telah pun membuat pembaharuan. Ada 3 lokasi, tapi tidak jauh jugalah, iaitu di Lot 777, di tapak Night Street dan juga di hadapan Bank Rakyat. Dan Alhamdulillah, ramai juga yang ikut serta, sejumlah 165 peniaga mengikut beberapa kategori lah. Beliau juga menasihati rakyat untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis perasmian Bazar Ramadan Limbang di kawasan letak kereta Lot 777 Limbang. Beliau berharap dengan pengoperasian semula bazar ini, ia memberi peluang kepada peniaga menjana pendapatan. Dalam perkembangan sama, kemeriahan sambutan bulan Ramadan di Limbang kembali terasa dengan adanya pembukaan semula Bazar Ramadan. Tinjauan kru RTM Limbang di lokasi Bazar Ramadan Limbang, rata-rata para pengunjung menyambut baik dan gembira kerana dapat membeli pelbagai juadah yang disediakan. Saya berasa seronok kerana tahun ini bazar telah dibuka.
setelah 2 tahun yang lalu tidak dibuka. Saya rasa sangat seronok kerana bulan puasa tahun ini ada bazar. Dengan adanya bazar ini kami boleh membeli-beli untuk penyungkaian lah bagi kami. Walaupun saya tidak sambut Ramadan, tapi saya boleh beli makanan lah, macam-macam ada ni masa Ramadan ni. Okey, betul-betul apa yang kita paling suka sekali bila Ramadan tu? Bazar. Saya paling suka tu ikan panggang dia, ayam panggang tu. Saya paling suka sama cendol dia. Manakala bagi para peniaga di Limbang menarik nafas lega dan bersyukur kerana pada tahun ini telah dibenarkan untuk berniaga di tapak bazar Ramadan. Kami bersyukur dapat membuka pasar Ramadan untuk tahun ini. Dapat jualan untuk sedikit untuk raya. Ya, Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada tahun ini setelah 2 tahun kita tidak dapat membuka di tapak bazar Ramadan dan syukur Alhamdulillah bagi kita di Limbang bermula kemarin kita sudah boleh buka bazar Ramadan pada tahun ini. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana membenarkan kami berniaga di bulan Ramadan ini. Pembukaan Bazar Ramadan Limbang dibuka semula dengan mengikuti segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dengan penglibatan seramai 165 orang peniaga. Manakala di Bintulu, pembukaan Bazar Ramadan juga masih kekal menetapkan pematuhan operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Daerah Bintulu bagi mengekang wabak COVID-19. Saya amat gembira untuk ini pasar Ramadan. Ini bukan untuk orang berpuasa, untuk banyak rakyat. It will reflect the keluarga Malaysia, or one Malaysia. Today we are harmony in Sarawak. Everybody come here just to buy food for them, especially the tasty food. So I'm very happy this tradition have to sambung, and then yang pertama, kami masih mau ikut SOP. Inilah keadaan. Selepas 2 tahun kena dalam PKP, kita merasa begitu dah sunyi. Tapi Alhamdulillah, tahun ini telah diberi kelonggaran. Inilah keadaan dia, di mana suasana kembali seperti dulu lagi. Jadi ini satu inilah satu cara untuk memudahkan pengusaha-pengusaha untuk mencari nafkah lah. Warga di Bintulu ini rasa teruja. Maklumlah dah 2 tahun kita tak ada bazar Ramadan, tapi kita jangan leka walaupun kita dah masuk dalam era endemik, tapi COVID-19 masih ada. So diminta semua menjaga kesihatan dan cuba elakkanlah perasaan berjaga-jaga itu perlu ada. Mereka ditemui pemberita di tapak Bazar Sing Kuang di kawasan letak kereta Bintulu. Bagi mengubat kerinduan terhadap kemeriahan Bazar Ramadan, Majlis Bandaraya Miri MBM telah menyediakan 100 gerai di 2 lokasi iaitu di Padang MBM dan pekarangan tempat letak kereta Lutong di Miri. Bagaimanapun jelas Datuk Bandar MBM Adam Yee, pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP COVID-19 seperti mengimbas MySejahtera serta pemakaian pelitup separuh muka masih dikekalkan kepada penjual dan pengunjung. Adam Yee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Pujuk berkata pematuhan ini amat penting bagi mengekang penularan COVID-19 walaupun negara telah beralih ke fasa endemik. Beliau berkata demikian selepas melawat ke Bazar Ramadan di Padang Majlis Bandaraya Miri. Adam Yee juga berharap peniaga dapat memastikan kebersihan makanan di tapak Bazar Ramadan bagi mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku kepada pengunjung. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menerusi program Kasih Ramadan bakal menyantuni lebih 4,000 golongan memerlukan termasuk 500 golongan asnaf sepanjang bulan Ramadan ini. Pengurus Besar TBS Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Haji Abang Muhammad Naili berkata program tersebut dijayakan melalui Prasarana Ummah Distribution Centre UDC di Kuching serta mini UDC di pejabat TBS seluruh negeri yang telah memudahkan usaha mengagihkan bantuan kepada golongan yang terkesan dan memerlukan.
Dan kasih Ramadan ini adalah untuk kita meringankan bebanan mana-mana mereka yang pertama ialah kepada asnaf, dan kita banyak asnafnya di seluruh negeri Sarawak. Dan kedua ialah kepada yang terkesan yang telah kita kenal pasti, dan juga ketiga adalah mereka yang memerlukan. Ditemui selepas melancarkan program Kasih Ramadan di UDC Medan Hamidah Jalan Bakor, pengurus besar itu berkata program Kasih Ramadan menyediakan bantuan makanan dan kewangan kepada asnaf. Program tersebut turut melibatkan pengagihan makanan dan wang kepada 30 orang penerima serta 5 buah keluarga penerima di Kampung Bintawak, Kampung Solkandis dan kampung di sekitar Demak. Dalam pada itu, Datuk Haji Abang Muhammad Shibli mengalu-alukan masyarakat untuk menyumbang makanan dan wang bagi menyantuni golongan asnaf selain menyeru pihak yang memerlukan untuk tampil ke pejabat TBS atau UDC bagi mendapatkan bantuan. Selain program Kasih Ramadan, TBS mempunyai 4 program utama yang dilaksanakan sepanjang tahun, merangkumi program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Setakat 25 Mac lepas, sebanyak 14.9 juta ringgit hasil agihan zakat telah diagihkan kepada asnaf yang berhak menerusi program-program berkenaan. Perkembangan COVID-19. Virus itu meragu satu lagi nyawa selain 328 kes jangkitan baru direkodkan semalam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kes kematian tunggal itu dilaporkan di Hospital Umum Sarawak pada Sabtu lepas melibatkan seorang lelaki berumur 79 tahun. Sementara itu, 7 daerah merekodkan 2 angka termasuk Kuching, Miri, Sibu, Bintulu, Semerahan, Asajaya dan Bau. JPBN dalam kenyataan itu turut mengesahkan satu kluster tamat iaitu kluster DTI Berkenu 2 Subis Miri. Sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 5 April. Keluarga Malaysia manfaatkan kelonggaran yang diberikan kerajaan dengan penuh tanggungjawab dalam usaha kita memerangi COVID-19. Jangan alpa terus patuhi yang ditetapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.